Salam sejahtera semua. Pada hari ini saya ingin berkongsi khazanah yang baru-baru saya menemui, yaitu novel tersebut Rumah Tak Mesti Bahagia. Pengarangnya bernama Arif Zulkifli. Terdapat dua watak utama dalam novel tersebut. Watak utama, Ain, seorang yang rendah diri dan kurang berani untuk mengekspresi diri. Bagi Ain, dia rasa tidak ditonjolkan ketika berada di tengah kerumunan orang ramai. Kebelakangan, Ain mempunyai konflik antara ibu bapa berkaitan dengan isu perkahwinan dan isu pekerjaan. Ain berharap tak perlu semua berpastikan arahan atau pandangan ibu bapa. Dia ngairan mempunyai pandangan tersendiri dan diberi ruang untuk berkongsi pandangan. Watak kedua, Pak Yazid, seorang yang perengus dan lembut hati. Dia mahu membunuh diri kerana kehilangan semangat untuk meneruskan hidup. Bagi Pak Yazid, dia sudah pernah hidup dalam dunia yang kusam dan malap tanpa satu-satunya belahan jiwa, isterinya. Pak Yazid enggan membenarkan seorang asing terlalu rapat dengan dia untuk melindungi diri daripada disakiti lagi. Ain berada di Lamang Harmoni sebagai penjaga orang-orang tua. Anak-anak Pak Yazid yang sibuk kerja dan bergaji besar menghantar Pak Yazid ke Lamang Harmoni. Jika nasib mulai berpusing, apa yang akan berlaku jika mereka bertemu? Jom dengar sama-sama. Ain cuba mengali apa yang menyebabkan orang tua itu menolak semua orang daripada hidupnya. Apabila dia mengetahui Pak Yazid berminat dengan origami gajah, dia mencari tutorial di YouTube dan mengulang melipat berkali-kali sehingga dia mampu melipat keseluruhan origami gajah. Lipatan origami gajah merupakan hasrat isteri Pak Yazid sebelum meninggal dunia. Ain membantu Pak Yazid berhenti berkabung dan meredai pemergian isterinya. Tempo antara mereka mulai redak. Ain bercerita dan berbual tentang perasaan diri dengan Pak Yazid. Mereka menjadi keluarga masing-masing dan bergantung antara satu sama lain. Mereka mencapai satu sama dan menebus satu sama lain. Pada pendapat saya, Ain seorang yang baik hati dan toleransi. Ain mendaftarkan diri tanpa berfikir panjang untuk menjadi sukarelawan dapur bersama. Dia menggagikan makanan kepada golongan yang memerlukan. Apa yang paling saya kagum ialah apabila Ain menghulurkan makanan kepada seorang lelaki tua yang terbaring di sebuah kotak. Sudah agak jauh dengan lelaki itu, dia melihat lelaki itu menikmati cuacanya perlahan-lahan sambil menangis. Ain membantu lelaki itu meneruskan kehidupannya. Ain juga memberi laluan kepada seorang perempuan yang menunggang skuter di laluan pertentangan. Ain seorang anak yang menghormati ibu bapa. Sebagai anak, dia mematuhi segala pilihan dan keputusan yang ibu bapa lakukan. Dia juga menerima setiap nasihat dan teguran daripada ibu bapa dengan hati yang terbuka. Ain menjadi kebanggaan ibu bapa dalam pelajaran dan berupaya menyaran mereka. Kita mesti menjadi jalak semasa tanya permintaan atau pandangan dan teguh dengan keputusan sendiri dari segi hiburan, minat atau pekerjaan, tanpa berputus asa semasa mendapat pandangan dari orang lain. Jangan menjadi orang yang kehilangan pandangan sendiri kerana lemah. Ini sama dengan kehilangan identiti sendiri. Sebagai contoh, semasa Ain mendapat keputusan cemerlang dalam SPM, ibu bapa Ain menyuruh Ain mendaftar kejuruteraan, tapi Ain lebih suka sejarah, geografi dan fakta. Untuk kesekian kalinya, Ain akur sahaja kerana takut dituduh mendahaka ibu bapa dan melunaskan impian bapa yang tak kesampaian menjadi jurutera. Dia menyambungi segala emosinya juga secara tidak langsung menyuruhkan diri. Sikap dan perlakuan ibu bapa Ain merupakan faktor utama yang menjadikan sikap kebencian terhadap diri dan kehilangan pandangan sendiri dalam Ain. Contohnya,
Semasa Aing membuat respons, ibu bapaknya suka memotong cakapnya dengan pedas. Hal ini mengores hati Aing. Sikap keibu-bapaan tersebut menjadi common di sejagat dunia. Ibu bapak tersebut sanggup melakukan apa untuk keinginan sendiri tanpa mementingkan perasaan anak mereka. Bapak tersebut juga tidak membenarkan anak-anak mereka membuat keputusan sendiri dan gemar mengawal tindak tanduk anak-anak mereka walaupun anak-anak mereka sudah dewasa. Hal ini membawa keretakan dalam hubungan keluarga. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah berkomunikasi, memahami dan bertolak ansur antara satu sama lain. Jadi, kita seharusnya saling berkongsi masalah dan mencari jalan penyelesaian bersama-sama. Baru-baru ini, kebajikan orang tua tidak dititik beratkan dan semakin diabaikan oleh masyarakat. Misalnya, Aing tengok orang tua di Lamang Harmoni semuanya masih cergas lagi, tapi mereka dihantar ke sini kerana anak-anak sibuk bekerja. Orang tua merupakan golongan yang berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sebagaimanapun, jasa dan sumbangan mereka mesti dihargai oleh kita. Jadi anak-anak patut meluangkan masa bersama-sama orang tua sekurang-kurangnya dengan panggilan telefon. Kita boleh berkomunikasi, berkongsi masalah, atau mendengar cerita dengan mereka. Kehadiran kita melawat mereka juga membawa keceriaan kepada mereka. Novel ini sangat bergema dengan saya. Ia juga mencatat tentang banyak isu sosial moden. Saya berharap ulasan buku saya dapat menarik perhatian meluas untuk memperbaiki keadaan masalah sosial dan membawa manfaat kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.